Tapi kan lepas, hang tahu tak? Allah kata dah dalam Quran, dunia ni hanyalah sandiwara, senda gurau. Jadi dia nak senda gurau lah dengan hang. Mai nos derui, mai apa nama? Mazazil, mai mazazil. Saja Allah nak senda gurau. Apa-apa pun semua dah ada skrip kan? Skrip dah tulis, babe. Skrip dah tulis, bro. Skrip dah tulis. Nak tak nak hang kena follow dah skrip lah. Nak buat macam mana kan? Jadi skrip hang lagu tu. So, suka tak suka, hang kena jalan terus. Hang tak boleh belok kanan, hang tak boleh belok kiri. Hang kena lalu dulu skrip tu. Nak buat macam mana? Bukan hang ada pilihan. Hang ada pilihan? Tak ada. Kita mana ada pilihan dalam hidup ni, Pat? Siapa kata ada pilihan? Tak ada pilihan. Suka ke tak suka ke, hang kena ikut skrip dia. Aku pun layan skrip tu, bukan ada apa pun. Kan kudu abang selalu marah tak sampai ke hati. Lakonan tu je. Bila jadi maka orang kata, weh marah sungguh. Hanya lakonan je, tak ada apa pun. Depa mau skrip lagu tu, kita bagi lagu tu lah. Lalas sekali tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Bila lakonan tu habis lah. Kita ada pilihan untuk tiada diri kita. Itu saja. Kalau ada diri kita, maka adalah pilihan banyak. Pasal pilihan tu adalah ego. Tetapi bila dah kata tak ada pilihan tu, artinya kata lain kita tu tak ada. Itu satu peringkat lagi lah. Saya tahu, awak tahu. So, jalan terus ya, redah terus ya, tak ada apa pun. Kalau kena kiri pun, jalan terus juga. Kalau kanan pun, jalan terus juga. Sebab kita menghadap. Bukan kita kalau kena kiri, mata kita tengok kanan, tak ada. Sama, yang kiri tu pun terus, yang kanan terus, yang belakang terus, yang depan boleh terus. Tak ada. Pasal di mana kamu menghadap, di situlah zat kebesaran wajah Allah SWT. Tak ada masalah pun. Yang dikatakan jalan terus itu kira terus lah. Bukan jalan yang orang kata tak ada kona kiri kanan. Hang kona kanan pun wajah dia, kona kiri pun wajah dia, mana kona pun dia. So jalan terus. Tak kisahlah mana pun terus lah. Allah Akbar. Tapi apa pun, hang bawa watak dia dengan baik. Skrip yang hang pegang dengan watak tu, hang dah bawa sekanding dah, cun dah. Hang jumpa beruk, hang kena jadi beruk lah. Nak buat ke mana, bro? Hang jumpa beruk, hang kena jadi beruk. Hang jumpa Azazil, hang kena jadi setan lah. Betul tak? Hang jumpa Mazazil, hang kena jadi setan lah. Apa nak buat? Kan? Sebab nak buat macam mana? Kita hanya, walau apa pun yang paling penting sekali, kita tahu apa yang kita buat. Dan kita tahu benda tu tak sangkut sikit, tak melekat pun sikit dalam hati perut kita. Betul tak? Yang penting apa yang kita buat tu sekadar nak mengajak hak sekeliling je pun. Tu aku tahu dan aku faham. Aku tahu, hang tahulah. Aku tahu sebab daripada segi bahasa hang marah ke hang kata betul-betul dekat ujung lidah je Pak. Tak sampai, tak masuk dalam perut pun. Hang kata nak baling kasut. Mampus hang takkan balingnya. Kan? Betul tak? Bab yang dikatakan dia mai ikut Nodrus, dia mai ikut Maza, dia mai ikut Kamili. Semua buruk-buruk ni tak ada masalah lah sebenarnya. Kita bagi satu kad ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bila melalui jalan yang ramai, bila jalan yang ramai jatuh pada kaedah syariat, adik-beradik kita, sahabat kita, kakak-kakak kita mendapat tempias, maka kita layan dulu saat sampai kita tahu kad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu je. Tak apa hari lagi dah saya buat tahu lah kat monyet-monyet tu. Simple je Pat. Dia macam ni. Semua monyet-monyet ni, dia kena ada orang ajak. Kalau orang tak ajak dia tak sedar yang dia tu monyet. Yang perlu diajak. Faham tak?
So memang kena ada lah seorang dua hak lagu hang ni yang berani. Hak lain orang takut. Orang takut. Kalau kena kat aku belum tentu boleh kuat macam hang. Tapi hang memang sangat kuat. Very strong. Aku tabik spring kat hang. Memang kalau kena kat aku rebah dah. Tak kuat aku. Betul. Sebab tu Allah bagi ujian pada orang yang mampu. Pada orang yang ni. Nak kata ujian ke? Ujian ke, Pat? Tak ada lah. Bukan ujian kan? One way lah. One way tiket lah aku rasa. Tak ada ujian. One way tiket. Tak boleh tukar tiket dah. Betul tak? Simple ya. Selagi kita rasa kita baik, selagi kita rasa kita jahat, selagi kita rasa kita berpahala, selagi kita rasa kita berdosa, selagi tu kita tak kenal dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bab selagi kita rasa tu, selagi kita rasa ni, selagi kita rasa tu, selagi kita ada kita tu, makna pengenalan kita tidak berlabuh di satu tempat yang tepat. Ada satu pakcik tu jumpa saya, dia umur dia 70 lebih, dia kata dia mengaji lama. Lepas tu anak dia bawa dia mai jumpa saya sebelum PKP lu, duduk sembang-sembang pagi 4 pagi. Lalu dia tanya satu benda yang dia nak tanya, bagaimana kita nak pegang jalan ni betul-betul, dia kata. Lepas tu lepas tengok muka dia, kening dia pun dah beruban teruk dah. Lepas tu lepas kata ada satu benda ya pakcik. Pakcik kata bagaimana kita nak pegang benda ni betul-betul. Satu jalan ya pakcik, tak ada jalan lain. Kita tu kena tak ada, maka betul dah pegangan tu. Saya kata bukan benda lagu kata belajar nak pegang toslet. Pegup tan depan, cahaya dia tak nampak. So kita tu kena tak ada. Itu sebab dia kata bila kata mai satu tahap dia tak berhuruf lagi, tak bersuara. Itu bukan tahap fardu ain, itu tahap ma'rifatullah. Tak ada apa lagi nak dibincangkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia untuk nak memperbincangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dia kena ada dua wujud. Jadi bila dia dah kenal bahawa dia tu tak ada, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Di sinilah susahnya nak bercakap. Itu lepas cakap, siapa yang mengenal Tuhannya, chill, kill the time, enjoy, kill the time, enjoy, celebrate. You create your own heaven in your own soul, in your own heart, in your own mind. You create your own heaven. You are free to be free according you to yourself. Tetapi masalah dia, macam tadi cakap dengan orang Singapura, dia cuba nak nasihat tu sebab cakap kat dia, kalau dari sudut makrifah batal apa yang abang cuba buat ni. Dia umur 60, Abang Ruslan tu, saya hormat dia. Dia pun cakap tutur bahasa bagus daripada Singapura. Lalas dia nampak jelas. Dia nampak jelas bila lepas cuba cakap, abang hold on, kalau abang orang makrifah, abang tak boleh nasihat saya tak boleh nasihat abang. Saya akan kata ke abang, jalanlah seadanya yang mana telah tertulis dan dipersetujui oleh wujud itu sendiri. Jalanlah. Kalau dari sudut makrifat. Kalau dari sudut tasawufnya adalah nasihat pasal kaedah satu pada yang satu. Okay, enjoy life. That is mean, that's it. Yang buruk-buruk tu baik fikir dia. Saya dah sampai dah hujung-hujung untuk buat tahu kat mereka. Tetapi disebabkan mereka ni biasalah, bila buku saya nak keluar memang selalu macam tu lah. Tapi Alhamdulillah ramai dah orang tahu perangai mereka ni. Orang nampak clear dah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang nampak habis dah, jelas. Terima kasih kat zaman internet ni. Memang zaman kebangkitan lah untuk orang melihat kebenaran yang tidak lagi bertoping pada pakaian semata-mata dan pada bahasa-bahasa yang indah. Sebab kemuncak pengenalan makrifah itu adalah tidak lagi berhuruf dan tidak lagi bersuara. Cuma beruk-beruk ni dia pandai, dia jerat kita untuk masuk dalam game mereka, nampak tak? Tapi saya akan main-main ni. Saya tengok mereka macam beruk. Bukan kata kita jadi beruk, kita tengok beruk. Itu dia. Baik, selamatlah, selamat.
buah las nak bagi kat depa ni Yang mana yang mangkak-mangkak mangkuk ayam semua ni hang tambah sikit lah, hang duk panggil depa beruk kan. Panggil depa beruk mak ye beruk mak ye. Abang depa beruk mak ye. Special sikit. Spesies ni spesies special sikit lah. Susah nak jumpa spesies ni, tapi memang spesies yang dahsyat Beruk mak ye bagi tahu depa beruk mak ye. Allah Akbar, Allah Akbar. Dulu aku duk perhati Pak Abu kadang duk cerita sambil senyum dah sat-sat dia isap okok tu, dia kolek kepala. Kadang tengok ayah pun, kita baru-baru duk ngaji kan, kita tengok ayah duduk seorang-seorang, kadang-kadang dia itulah payah kalau orang buta mata hatinya. Kita tak nampak, kita dengar keluhan, kita tengok keadaan. Hari ni berlaku kat kita pun steady lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokok tu tahu, kata pokok bunga tu ada bunga. Tetapi kalau kita huluk bunga ke tangan buruk, hancur lah bunga tu. Hancur. Ini lah macam mana kita nak bagi benda yang indah kepada, untuk mempertunjukkan atau memperlihatkan kepada yang buta mata hatinya. Pasal benda ni bukan mata kepala. Dalam Quran kan ditulis, mereka sebut ayat tu, mereka pandai sebut, tapi mereka tak tahu ke mana nak letak ayat tu, tasdik dia kat mana, nak letak dia macam mana, keberlakuan dia tu di mana. Bila dia kata bukanlah mata kepala mereka yang buta, tetapi mata hatinya. Sekat tu lah, baca lah, tak fikir mata hati ni dia melihat apa. Jalan petunjuk ni berlaku kat mata kepala ni ke kat mata hati? Tidak. Kalau kata kat mata kepala, kenapa dia sebut surah Al-Hajj surah 22 ayat 46 macam tu, dan surah Al-Isra surah ke-17 dan ayat ke 40 surah ke-17 ayat ke-72 macam tu. Jadi dia tak mau fikir macam tu. Biar nak buat macam mana nanti ya. Apa boleh salak buat jauh lah. Salak buat jauh lah. Benda tu dah berlaku dari zaman dulu-dulu lah. Orang yang menentang para wali Allah, para nabi Allah ni semua orang yang ada ilmu tapi buta mata batinnya. Itulah, buta mata hatinya jadi macam tu. Nak kata ilmu wahdatul wujud tak betul, mana ada kena-mengena dengan hang. Wahdatul wujud itu menceritakan tentang diri hang, sebenar diri hang. Nak menceritakan tentang kewujudan Allah Ta'ala. Hampir tanya Allah Ta'ala, pergi duduk depan Allah Ta'ala, tanya Allah Ta'ala, boleh tak tunjuk kat aku satu benda ya? Allah Ta'ala cakap apakah benda itu? Takkan Allah Ta'ala nak cakap itu? Mana Allah Ta'ala tak tahulah. Kalau pergi kata kat Nabi, bolehkah engkau menunjukkan kepada aku satu benda, atau para wali-wali Allah, para ustaz-ustaz yang duk ada ni ke apa? Dia mesti tanya nak tunjuk apa pula. Tapi Allah Ta'ala dia mengetahui, sebelum nak sebut pun dia tahu. Hang nak minta dia apa-apa, hang nak minta dia tahu dah. So di situ yang dikatakan dengan Allah Ta'ala tu, tak ada apa dah nak sembang, tak ada apa nak perkatakan. Tapi di peringkat tertentu adalah, sebab dia buta, dia tak mengetahui. Allah Ta'ala tu mengetahui, setakat tahu orang sebut, tapi dia tak sampai hadam benda tu betul-betul. Contohlah, kalau tanya satu guru, saya nak tanya tuan guru, adakah kuasa saya, milik kuasa saya sendiri yang bukan datang daripada Allah? Ada tak? Dan saya kalau kata Tok Guru tak boleh jawab, saya nak tanya Allah pula. Allah, kuasa apakah yang aku ada yang bukan hak milik hang? Itu sebab mereka tolak nafi isbat. Indirectly macam mana mereka nak mentauhidkan bahawa la mentauhid atau mensyariatkan la khaula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Macam mana sebelum semayang mereka nak kata la mawjud? Macam mana dia kata ingatlah terhanya Tuhan? Sebab mereka tolak nafi isbat, fana baqa, tolak kaedah mati sebelum mati ni. Jadi what is left there to talk? Another word yang papi mampu lah, pergi duduk jajar lah, duduk main kacau tang ni, buat apa? Tak? Belah lah. Macam tu je lah. Kalau mereka tak boleh buat tu, kita buat lagu tu lah. Mampu ambil gambar MPKD.
Okey, selamat sahabat. Selamat. Depa ni tak boleh pakai otak pun no. Akal depa ada tak ada tak tahu. Nak cakap tak ada. Ada mengaji sampai dekat negeri Arab sana dia. Dah ada PhD, ada kedoktoran. CJ pun berlambak. Macam-macam kan. Tapi itulah dah terang dalam Al-Quran tu ada. Pasal depa masih nak nafikan lagi ya. Kadang-kadang duk fikir, raplah depa ni kan. Itulah bapak arwah ayah dengan bapak pun relax Pak Abu. Dia pun tak kisah, dia buat tak tahu, dia gelak, dia isap rokok, dia bos batang kan. Arwah ayam pun bos kadang-kadang dia sebatang, buat tak tahu, gelak lah, senyum je lah. Dah sebab mereka tak faham labak macam mana dia. Tapi itulah yang tak syok tu daripada kacau kan. Sedeloknya kacau lah. Nak kacau pun kena tahu dululah. Mana tu dua-dua ke cendoi ke apa pun kacau. Duk Serabu pergi kacau tak tentu pasal. Kena tamuka balik kan. Mau baling tamuka lah. Itu jawapannya. Assalamualaikum Lepat. Aduh. Susah lah kan. Yang main ambil ayat setengah-setengah ni bukan kita, depa. Ni baca ni dua ni terang lagi bersuluh. Kan? Dua keterangan yang tak boleh disangkal oleh mana-mana pihak. Kalau Muhammad itu membawa selain yang Al-Quran, akan disembelih tau, urat leher, tak ada siapa boleh tolong tau. Ini lagi orang kafir menghalangi dari Allah. Allah menyesat kepada mereka, dan orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, bukan apa yang Muhammad turunkan. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Quran lah. Tapi nak buat macam mana, lagu mana kan, benda ni kan santai lah kan. Kadang-kadang kita create story sikit kan, pip-pip macam ni, tapi kita sudah pegang baik-baik, jalan yang elok lah santai. Salam Ijat. Apa abang orang kita? Bagus lah. Bagus lah kalau boleh bagi benda-benda yang bagus. Sempoi lah kalau boleh bagi benda-benda yang sempoi. Betul tak? Ni tak siap ada orang call pula. Member aku call dia beritahu tu apa ni. Apa Kamilin duk rembas aku balik dekat dia punya apa? Facebook ke apa ke page ke aku tak tahu, aku tak nampi pun. Mampu biar dia. Best lah, dia make me famous again. Dia pun tak tahu, dia pun duk buat lagu tu kat aku. Orang tiba tengok aku punya Facebook. Bila orang tengok, dia hantam aku. Orang main tengok aku punya Facebook. Orang tengok lah. Orang fikir lah. Bagus lah, ini ruang untuk bagi orang fikir. Bukan untuk bagi orang hukum, tak tentu lah. Tapi seperti biasalah, yang buta, dia meraba-raba lah. Okey. Tak ada masalah pun, biar mereka salah. Aku bawah Mufti Pulau Pinang, dan aku bukan guru. Aku sembang apa yang setelah membela apa yang telah dituduh kat aku. Tetapi Jad, apa yang aku cakap adalah perihal mengaji mengenal Allah, bukan mengaji mengenal apa yang diciptakan Allah. Sebegitu juga dengan hal sebut tadi, ayat yang terang lagi bersuluh tu. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, bukan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Para hadis ni cerita apa yang dicerita. Sahabat ni kata lagu ni, dia pernah dengar satu masa Nabi Muhammad pernah berkata-kata macam ni. Orang cerita apa yang Muhammad kata, tapi Quran pula bercerita apa yang Allah kata. This is two huge different things, but still very much part of agama. Kita tak boleh kata benda tu tak best, tapi kita kata benda tu tak kena tempat. Orang mengaji mengenal Allah ni nak mengenal diri dia. Dan kalau pun nak kupas bab wahdatul wujud pun, kupas according hampa punya teritori. Sebab bukan wahdatul wujud mengenal kewujudan orang lain. Memastikan kepastian atas pengenalan, pertemuan. Allah semata-mata satu lagi maha menyeliputi. Habis, mana hang nak cari yang satu yang tidak boleh sama dengan segala sesuatu? Hang kena cari pada diri hang lah. Ayat ni dia tak nampak. Tapi yang apa yang sebut tu sempoi. Tak apa, bagi dia bantam lagi. Bagi dia balun. Benda duk tengah buka terang. Allah Ta'ala tengah duk buka. Terjadinya zaman internet ni, zaman fitnah akan meluas dengan senang, dan zaman kebenaran akan terbuka dengan terang. Pilih mana satu nak. You make a choice. That's all. That is mean, that's it.
Jalan terus brother. Tak ada apa mereka ni. Buat ni, mereka sendiri tak tahu. Ilmu mengenal Allah ni mereka tak mau. Bila mereka tak mau, mereka pergi kacau orang. So tanya mereka, guru hampa ajak hampa untuk kacau orang ke? Hampa pergi mengaji balik Universiti Azhar ni buat apa? Sedangkan Allah tak suruh buat macam tu. Quran kata surah Hujurat, jangan mengintip. Tak ada. Mereka lagu lain. Mereka nak perform. Betul tak? Anda tengok, mereka yang start benda ni. Mereka yang start benda ni. Mereka yang buat gila benda ni. Lalu mereka jadi cepera bewak. Biar pi kat mereka. Biar pi kat mereka. Lantak pi lah. Orang pelan nampak. InsyaAllah. Orang akan tengok mereka punya ni. Orang akan main kat Facebook. Mereka tengok pula aku punya huraian macam mana. Masing-masing fikir. In the end of the day, Surah 6 ayat 94. Surah 6 ayat 104. Take it or leave it. Okay, selamat brother. Selamatlah, selamat. Okay Pat. Steady. Aduh, tapi kita tengok, kita senyum lah. Kita tahulah di sebalik video kan. Gini orang kata apa lah. Sampai M. Nasir, SMS Sahab pun kena noderus. Aduh, susah lah Pat. Entahlah, kita tengok kita gelak lah. Kita tak cakap apa. Kita barang kita tahu petunjuk milik siapa kan. Kita layan lah benda ni kan. Tapi sampai M. Nasir pun kena. Lagu pun ada unsur-unsur batiniah. Apalah. Orang tu punya baik, lirik-lirik dia punya penuh sumber ketuhanan. Bukan ketuhanan ni, bukan mesti ayat firman kalamullah saja. Apa yang terbuku, apa sebab kitab sebenarnya kitab tu siapa kena faham balik kan. Itu adalah satu petunjuk untuk engkau tahqiq kepada diri. Kan? Diorang pun tapi itulah kan, dalam Quran pun dia kata sungguhnya engkau menginginkan seramai-ramai manusia itu beriman, tetapi tak boleh, kan? Tak apalah, kan? Layan je lah. Okay apa awak tengok komen pun semua bantai macam kan. Steady lah, kita tahu ini barang kan. Bapak macam-macam kena lah kan. Okay. Selamat. Santai sentiasa Pat time bagilah kan. Kalau tak bagi tak best pula. Time boleh bagi, kita bagi Pat kan. Dia tak diajar untuk jadi bodoh juga sebenarnya mengenal Tuhan ni. Kan, sebab tu ada jihad. Kan? Jihad menggunakan apa sebenarnya? Jihad percakapan lah. Tapi tengok tempat, kalau betul jalan boleh bagi lah. Okay Pat, selamat. Okay, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat. Betul yang cakap tu, betul. Sebab kalau kita halusi balik, mereka ni duk ingat Allah tu macam mana kamu? Faham? Macam perayuk ke? Macam tudung menet ke? Macam apa dia? Yang bila Allah Ta'ala itu membuat pengakuan sendiri, dia memilih, dia menyesatkan. Tu yang surah 16 ayat 37 tu. Kalau dia nak menyesatkan, tak boleh tunjuk, tak ada siapa boleh tolong. Tu surah 10 ayat 99 dengan 100. Dia nak bagi segenap umat manusia Islam beriman, tak ada masalah bagi dia. Depa ni itulah aku cakap. Depa ni macam balik daripada negeri Arab ni jadi entertainer. Depa nak entertain nak suasana. So they have to create issue. That is what it really is. They have to create issue. Faham tak? Salah satu mangsa dia seiring sejalan aku kenal lah sepanjang jalan. Yang ni yang keindahan cinta Allah Ta'ala ni. Bila hang jatuh cinta dengan yang satu, maka berjutalah seteru. Tetapi itulah, perjalanan adalah perjalanan lah. Dia ada perjalanan orang yang mengenal agama, yang mempertuhankan konsep dan idea, law and system, history. Faham tak? Itu kita kata Allah Ta'ala tak pernah jadi sejarah dan tak akan jadi sejarah. Cuma manusia je akan meninggalkan kesan-kesan, kenangan, cerita-cerita sejarah yang telah pupus dan atau masih lagi disebut-sebutkan lagi. Tapi itu kaedah satu pada yang ramai, ramai pada yang satu, satu pada yang satu. Tapi satu saja tak ada apa nak sebut. Kan? Sebab
berkomunikasi atau berdiskusi atau berdialog, dia jatuh pada dua wujud. Tapi bila malam tu, bila aku tanya, dia kenal tak Allah Ta'ala, dia diam je 3 kali bertanya. Seolah aku bertanya pada batu lah. Jadi ini perjalanan ya, Jad, tak ada apa pun, tak ada apa, aku chill, jangan takut. Lagi dia bawa viral aku, lagi okey lah, sebab menunjukkan benda tu sedang terbuka dari sudut melihat. Sebab dalam surah 18 ayat 103, 104, 105, ada kalanya mereka macam tu lah, mereka rasa mereka betul-betul sebaik-baik amalan lah, tetapi mendustakan ayat pertemuan dengan Tuhan. So maka di akhirat kelak, so makna pertemuan tu di sini ke di akhirat? Dia kata di akhirat kelak tiada pertimbangan, akan terus dihumban lah, tak ada pertimbangan lah. Segala amal ibadat digugurkan. Takkan kita nak macam tu? Kita pulun betul-betul, kita rasa betul, tak tahu segala amal ibadat kita digugurkan dan tiada lagi pertimbangan. So hampa mau macam tu, hampa bila betul lah. Kami tak mau macam tu. Kami tahu Allah Ta'ala sempoi. Dia punya sempoi Allah Ta'ala ni, dia tak payah suruh pergi Germany, dia tak payah suruh pergi India, tak payah suruh pergi Universiti Azhar, Universiti Madinah, tak payah suruh pergi Jordan, Syria, mana. Kalau nak mengenal dia, dia kata wa huwa ma'akum aina kuntum. So wa fi anfusikum afala tubsirun. So hari ni nak peduli apa yang bawa balik dari negeri yang mana aku tak ada di sana. Cerita-cerita semua bawa balik mai. Bawa balik sertifikat apa daripada siapa, silibus-silibus yang mai daripada mana. Bila kami kata kami mengaji mengenal Allah, wajib tidak boleh tidak bahan bahasnya adalah sifat-sifat Allah yang ada kat kami, iaitu sifat 20. Ada pula dia punya dalil-dalil dia dalam Al-Quran. Ulama bubuh sekali. Dan hampa tak mau, it's okay, fine. Berkurun-kurun lamanya ahli makrifah membawa jalan ni, tak pernah menentang hampa. Tapi berkurun-kurun lama lah hampa duk cucuk makrifah ni. Hampa duk tak puas hati saudara. So, salah silah siapa yang hampa bawa ni? Orang mengaji nak mengenal Allah, Allah tu bukan ada di Mekah, Madinah. Jadi kalau dia berserta, kita nak tengok lah. Bila begitu gah dan megahnya Fir'aun dan begitu tegasnya dia, Allah last surah 79 ayat 19 tu Allah Ta'ala pesankan Nabi Allah Musa alaihi salam supaya berkata dekat Fir'aun. Bila dia kata kat Fir'aun, Nabi Allah Musa kena kata kat Fir'aun, maukah aku menunjuk kamu jalan mengenal Tuhan kamu supaya kamu takut? Ini mereka tak ada. Orang bawa mengaji ilmu mengenal Allah, mereka jadi sibuk pula. Pasal apa? Bukan mengenai Tuhan. Faham tak? Mereka belajar buat apa? Itu yang heran. Bukan kacau telung mereka pun. Yang mereka duduk jadi tak senang duduk siapa? Itulah kata ilmu yang membawa kepada mengganggu orang, menilik orang, mengintip kesalahan orang, lepas tu mengaibkan orang. Orang makrifah kau bawa ni kan mereka bawa. Aku strike back. Aku tak pernah kacau Kamili, aku tak pernah kacau Nodrus, aku tak pernah kacau Dr. Mazhar. That is clear. That is crystal clear. Tapi mereka yang start. Bila mereka start, ni apa? Kita tak ada ayat muka ke? Kita tak ada ayat beradik lah. Turun pada syariat, nak cakap macam mana? Ya, doktor, ya, nah, fuck you upside down, man. Motherfuckers. Hampa main cara tak elok kat aku. Biar aku nak layan hampa elok-elok. Hampa siapa? Tak pernah suap nasi kat aku pun. Aku susah, hampa tak pernah tolong. Aku homeless di London ke, di Germany, hampa tak pernah tolong. Hampa balik-balik, hampa nak bercakap macam hampa Tuhan yang berserta. Padahal aku homeless di London pun Allah Ta'ala lah. Bawa lari anak sampai hilang dalam jabatan hak jagaan mahkamah pun. Dengan Allah Ta'ala punya izin juga. Kita faham. Mana hampa masa ni? Tak tahu hari ni hampa nak bercakap macam berjago. Ni hampa semua ni mai daripada salah silah Yahudi lah. Yang tu lah yang betul. Itu sebab hampa kacau orang. Hampa guna reverse psychology. In order to
attack that person, you create. Because that person lah banyak jadi sesat, banyak itu ini. In order to attack negeri-negeri Islam yang kuat, hampa bagilah jatuh Twin Tower tu, World Trade Center jatuh. Lepas tu ada idea untuk attack. Macam tu lah hampa duk buat. Hampa duk rasa macam orang kata kat hampa, tapi hampa guna perkataan tengok lepas maki, tengok lepas macam ni. Tapi sebelum tu hampa tak tengok, hampa duk kacau orang dulu. Hampa duk kacau orang, hampa tak ingat yang muka orang. Bila orang counter balik, hampa point yang counter tu. Hampa tak kata sebenarnya kami yang kacau dia dulu. Sebenarnya kami, we are the one who create this war upon lepat. Hampa tak kata macam tu. Hampa macam jahat. Hampa ingat anak-anak muda lah ni bodoh main lagu mana. Yang bahalul dia macam hampa ni. Faham tak? Tak mengenal Allah tapi bercakap pasal Allah. Apa dia? Baik. Line clear apa ni. Ijat marah kat mulut dia, tak sampai ke hati pun. Tiap kok mana pun kita balik sendiri. Itu sebab kita mengaji mengenal Allah. Depa ni macam tu lah contoh bagi adanya. Masa zaman guru aku kena, zaman arwah ayah aku kena, ni zaman aku kena. So I'm on the right tracks. Pasal these motherfuckers berlindung di sebalik wibawa agama, tapi mata hati mereka buta. Itulah surah 22 ayat 46. Baik brother, selamat brother. Apa kita enjoy life. Mampu biar kat depan ni. Terang mana sangat mereka ingat. Assalamualaikum lepat. I baru dengar tadi video daripada you hantar ni. Betul lah apa yang you kata tu. Dia yang mula, dia orang yang start dulu. Sepatutnya simple je benda ni. Dia buatlah pengakuan terbuka, minta maaf kesilapan dia. Tapi dia tak buat macam tu kan. Nak buat macam mana? Macam Dr. Mazhar contohnya tuduh sesat tanpa panggil you dua pihak. Buat keputusan itu satu kesalahan. Lepas tu pula Dr. Kamili dia dakwa, dia jumpa you sedangkan dia tak cakap apa-apa pun, tapi dia kata berinklusif dengan lepat. Itu satu pembohongan. Itu munafik. Dia kena akui kesilapan dia. Dan Nodros pula yang tak ada kena-mengena, dia kupas buku you. Dia buat fakta yang salah supaya pengikut-pengikut lepat rasa marah. Itu salah dia. Sepatutnya semua ni, dia orang ni kena minta maaf lah kalau dengan aku dia beriman kan. Tapi dia tak buat macam tu. Dia yang salah. Dan apa yang lepas ambil tindakan membela diri kerana diaibkan, dimalukan, dituduh sesat. Bukan saja pada lepas, tuduh sesat pada semua ahli makrifah. Sepatutnya dia tahu kesalahan dia tu. Jadi tindakan you untuk nak bela diri you tu memang betul lah. I pun setuju. I sokong tindakan you ni. Kan setidak-tidaknya you bela diri you, keluarga you dari kaiban. Secara tak langsung you juga bela ahli-ahli makrifah dituduh sesat. Kan? Betul lah tindakan you ni. Semua dia sajalah yang ego. Sepatutnya dia yang minta maaf dulu pada you benda ni. Kan? Kalau dengan aku dia bijak, dia pandai, dia berilmu semua. Dia boleh fikir. Benda ni simple je. Simple je sangat benda ni. Itulah dia orang ni. Dia buat salah, tak mengaku. Create lagi. Create lagi macam-macam masalah. Itulah. Jadi apa yang you buat ni saya sokonglah dapat. Teruskanlah. Dan sepatutnya dia pun tahu. Banyak ada komen-komen ustaz-ustaz luar yang tak menyokong mana-mana pihak tu ada komen. You orang PK, cakap tentang PK lah. You kalau ada ilmu tauhid, cakap pasal tauhid. You ada ilmu tasawuf, you cakap pasal tasawuf. You jangan campur aduk kan. You tak mengaji tentang ilmu makrifah ni, you tak payah komen lah. Pergi mengaji lah. Nasihat saya pada mereka-mereka semua tu yang tak faham ilmu makrifah ni, pergi mengaji lagi bagus. Janganlah buat tuduhan yang tak menentu, yang tak tentu hala kan. Sebab bagi
kita orang ni, ahli makrifah ni, ialah memang kita sabar. Tapi dia kena faham, sabar kita ni ada had dia, ada waktunya dan ada batasnya. Dan dia perlu menghormati. Okeylah lepas. Mudah-mudahan you selamatlah. You selamat. Teruslah. Jalan terus. InsyaAllah you selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Husin. Ya. Assalamualaikum dan moga sejahtera lah. Macam ni Abang Husin. Kalau kita halusi kembali lah, mereka ni kenapa tiba-tiba mai tak puas hati, penyakit hati tu, tiba-tiba mai nak tentang kita tak betul tu. Kalau mereka balik mengaji, adakah mereka balik mengaji dari Tanah Harap ni balik untuk cari orang yang nak cari isu, nak cari, itulah saya kata mereka nak tuduh kata saya ni macam ni pula. Dia up lagi, mereka akan up lagi, saya tahu. Bukan mereka nak instead nak duduk fikir betul juga kan, lepas tak pernah kata apa kat kita pun. Malam tu dia lalu nak beli agak-agak, aku makan si kandang, dia dengan kawan dia yang stop saya, dia tak bagi nampak suasana tu. Dia buat suasana macam kami ada janji bertemu berdedikasi, macam tu dia buat, bagi nampak eksklusif. Betul lah abang cakap tu. Saya setidak-tidaknya kalau kata dalam 10 orang, seorang nampak benda ni, Alhamdulillah. Bukan saya untung 1 sen pun. Dan kalau 10 tak nampak pun saya tak rugi. Cuma itulah mereka yang balik dari Tanah Arab ni, bawa kedoktoran, bawa ni, tetapi boleh jadi sampai tahap ni. Itu kata mereka tak merenung balik pada diri mereka. Kalau mereka kata lepas dah cakap lama dah, kita duduk dalam college lagi, kita duduk dalam universiti, lepas dah cakap dah. 2010 start YouTube, start dalam Facebook apa semua. Selepas arwah ayah saya meninggal 2010, saya terus cakap. Jadi sampai 2018 ni, 2019 ni mereka buat gila. 2020 ni pun mereka tak berhenti. Mereka tak sedang tu. Mereka tak sedang, mereka tak rujuk pada diri mereka. Macam brother kata tadi lah, brother tengok Dr. Mazhar tak patut buat keputusan macam tu. Tetapi yang dia buat keputusan tu bukan dia seorang. Kamili pun ada dalam tu. Yang mana tak suka saya duduk dalam tu. What is so surprise? Dan kemudiannya pula, betul lah juga Nodrus tu. Pasal apa tak duduk nak bedah buku aku, pasal apa? Hang kalau tak puas hati kat aku, jumpa cara elok. Bukan dah buat bedah buku, dah hentam dah, Kamili semua dah tuduh macam-macam. Sampai dia seronok masa tu, video mereka meletup, mereka cukup seronok. Semua ustaz pakat buat masa tu. YouTube dibayang, seronok, boleh jadi famous, ada banyak followers, ada crowd. Kita tak pernah kutuk mereka pun sebelum ni. Dah ada followers kita main macam tu. Orang fikir apa kita cakap. Mereka ni tak ada. Mereka kutuk orang. Tapi tak kisahlah followers mereka yang macam tu. Faham tak? Bila saya kata bab hadis ni, maksud saya dalam ilmu makrifah ni, apa dia kena mengenal dengan hadis? Kita nak mengenal Allah, takluk dia dan bahas dia adalah ilmu mengenal diri. Tak ada mereka pusing. Bila kita kata Quran tu dah cukup, betul lah. Mereka akan pusing, tapi saya tak kisah benda tu. Mereka cakap lagu mana. Kalau di medan pengadilan, saya tahulah nak olah benda tu. Sebab orang ada akal, orang tengok. Pak cakap lagu lain, nampak olah lagu lain. Dia tengah mengaji ilmu mengenal diri, yang hampa pula duk pergi teropong kot belah. Hampa mengaji Tanah Harap, hadis apa semua tu. Apa masalahnya kalau dia nak mengenal Allah dia? Dia nak mengenal Allah. Dia nak mengenal Allah, mana salahnya? Sebab Allah tu pun baru memiliki asma'. Sedangkan Allah tu dah nama, tapi ada lagi asma'. So dia nak kenal di sebalik. Dan bila dia kenal pula, dia bukan ganggu ceramah hampa sebelum ni. Dan dia tak pergi belek pun ceramah-ceramah hampa sebelum ni.
Dia tak pernah pun nak saja pergi teropong apa ceramah, mai nak ulah depa punya ceramah, tak ada. Dia mengaji untuk mengenal diri dia. Tu kata depa ni, bila saya kata depa beruk, depa jahat, depa marah, tapi depa tak tengok apa yang kita buat ni depa tak fikir macam tu. Sedangkan Allah Ta'ala berpesan jangan mengintip kesalahan orang lain. Ni tak ada sampai dalam saya punya Facebook punya album punya gambar pun mereka ambil. Mereka viral habis. Tapi saya tak kisahlah. Saya tahu mereka boleh kuat jauh ya. Sebab ilmu yang kita bawa ni adalah mengenal Allah, bukan mengenal kaedah-kaedah agama. Tan itu mereka silap, tan situ mereka silap banyak. Tapi tak apalah, yang nampak-nampak lagu brother. Baik, selamat brother, selamatlah. Aku minum sikit, okey? Nah, minum. Kawan dengan apa? Kawan dengan apa ni? Allah jatuh. Kawan dengan bunga meluk membagus. Pagi-pagi ada lah juga dia bagi. Apa ni? Bau wangi kat kita. Pada duk layan Nodroh dengan Kamili tu. Duk layan bunga meluk aku membagus. Nah, esok bawa keluar lagi nah. Wangi-wangi. Subuh-subuh bau wangi dalam bilik. Masya Allah.